Hai, saya Natasha dan ini video resume saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Natasha Umairah binti Muhammad Khairul Nizar, berumur 19 tahun dan telah dilahirkan pada 3 Julai 2004 di Sungai Petani dan telah menetap bersama keluarga di Kampung Olak Lempit, Banting, Selangor. Saya mempunyai 5 orang adik-beradik, iaitu 2 orang abang dan 2 orang kakak, dan saya merupakan anak bongsu. Pada tahun 2011 sehingga tahun 2016, saya telah bersekolah di Sekolah Kebangsaan Olak Lempit yang jaraknya kurang daripada 10 minit sekiranya berjalan kaki. Pada tahun 2017 pula, saya telah mendapat tajaan Yayasan Selangor dan saya perlu bersekolah di asrama harian di SMK Banting. Setelah hampir 1 bulan bersekolah di asrama harian, saya telah mendapat tawaran untuk menyambung pelajaran di MRSM Kuala Kelawang. Oleh itu, dari tahun 2017 sehingga tahun 2021, saya telah memasuki MRSM Kuala Kelawang yang terletak di Jelebu Negeri Sembilan. Dengan mengambil jurusan Sains Tulen, saya merupakan lepasan SPM tahun 2021. Pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun 2022, saya melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Pulau Pinang atau dikenali sebagai KMPP selama 10 bulan. Saya merupakan pelajar jurusan Perakaunan bagi sesi 2022 dan 2023. Saya telah memperolehi keputusan 3A 3B bagi UPSR, 8A 1C bagi PT3 dan juga 1A+, 4A, 1B+, dan 3B bagi peperiksaan SPM. Saya juga telah memperolehi keputusan PNGK 3.90 bagi sijil matrikulasi sesi 2022-2023. Saya pernah menyertai pelbagai aktiviti co-curriculum seperti kejohanan bola jaring dan juga pertandingan kawat kaki. Saya juga telah mendapat anugerah Puteri Bongsu dan Puteri Tengah semasa mengikuti Persatuan Puteri Islam. Saya juga pernah memegang banyak jawatan seperti Setiausaha, Presiden Kelab, Ketua Kelas dan juga Ketua Praktikum. Saya juga mampu melakukan kerja dengan sangat baik sama ada secara berkumpulan maupun secara individu. Seterusnya, saya juga mampu untuk bercakap di hadapan halayak ramai tanpa rasa gugup. Selain itu, saya juga mempunyai kepimpinan yang sangat tinggi sekiranya saya diberi tanggungjawab untuk menjadi seorang pemimpin. Semasa berada di KMPP, iaitu Kolej Matrikulasi Pulau Pinang, saya telah diberi kepercayaan oleh pensyarah untuk menjadi seorang PAL, iaitu Peer Assisted Learning ataupun lebih dikenali sebagai mentor, bagi membantu rakan-rakan saya, terutamanya dalam subjek matematik. Seperti yang saya akan paparkan, ini merupakan maklumat guru dan pensyarah saya bagi rujukan pihak tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil kumpulan 1 yang terdiri daripada ahli kumpulan iaitu saya Nur Afiqah Hafizah binti Muhammad Ramadan dan kawan saya Natasha Umairah binti Muhammad Khairul Nizar. Kami akan menjawab soalan yang kedua iaitu peranan bahasa Melayu di Malaysia. Cantiknya paras puteri salju bersama tenda mencari lokat. Jika negara ingin maju, bahasa ibu dah jangan diberikan. Bahasa Melayu adalah bahasa perantaraan seluruh penduduk Malaysia daripada pelbagai kaum. Sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, bahasa Melayu telah menjadi bahasa kebangsaan. Dunia luar kini mengenali bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi Malaysia. Bahasa Melayu adalah identiti negara kita. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan jelas termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Fasal 1, Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu dan hendaklah ditulis dalam apa-apa tulisan sebagaimana yang diperuntukkan dengan Undang-Undang Parlimen. Terdapat pelbagai peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Antara peranan bahasa Melayu adalah dalam pembentukan perpaduan,
Bahasa Melayu melambangkan identiti kita sebagai rakyat Malaysia yang sejati sejak dari dulu dan lagi. Peranan bahasa Melayu jelas apabila bahasa Melayu mampu melahirkan semangat perpaduan, kekitaan dan kebangsaan. Bahasa Melayu juga digunakan dalam berkomunikasi, acara rasmi, segala surat menyurat dan sebagainya. Bahasa Melayu berperanan mengukuhkan perpaduan antara politik. Bahasa Melayu juga amat penting dalam bidang ilmu, sains teknologi, sains komputer setelah dijadikan bahasa ilmiah. Peranan bahasa Melayu dalam membentuk perpaduan dapat dibincangkan dalam 4 cara, iaitu Dewan Bahasa Pustaka, media massa dan masyarakat. Seterusnya, peranan bahasa Melayu melalui pendidikan sebagai negara bangsa. Peranan bahasa Melayu dalam pendidikan amat penting dengan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, sekolah menengah, pusat pengajian tinggi awam. Akhirnya, bahasa Melayu yang diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi dalam perlembagaan persekutuan telah berperanan mewujudkan suasana harmoni dalam negara yang berbilang kaum dan bangsa. Dinamakan perpaduan dapat dicapai dengan mudahnya melalui satu bahasa yang difahami dan mampu dikuasai oleh semua kaum supaya kita boleh berkomunikasi dengan baik. Peranan kerajaan amat penting dalam merealisasikan matlamat pembentukan berdasarkan Perlembagaan Parlimen Malaysia. Akhir kata, semua orang berperanan menyemarakkan dan meningkatkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia tanpa memikirkan kaum yang lain. Kesimpulannya, saya berharap dengan penghasilan video ini, adalah saya dan rakan seperjuangan saya dapat diterima oleh tuan-tuan dengan menunjukkan kemahiran berkomunikasi saya. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.